Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 ya. Okay, for those yang belum subscribe, please subscribe, and then also betulkan niat kita belajar lillahi taala. Secondly, make sure you have this book in front of you, and we are in page 106 ya. Kita masih lagi dalam bab 5 which is air dan larutan. Okay, so pada kelas yang lepas saya telah terangkan tentang beza zat terlarut, pelarut dan larutan. Just to recall, kalau saya ada segelas air, saya ada gula. Okay, gula tu adalah apa? Zat terlarut. Air tu adalah pelarut. Bila saya masukkan gula ke dalam gelas tadi, saya kacau menjadi air gula, dia adalah larutan. Okey, itu cuma nak mengingatkan. Okey, dan kita lihat dia punya subtopik seterusnya, iaitu larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu ya. So nak bagi faham senang je lah. Kalau saya ada segelas air, satu mak air, saya masuk satu sudu kecil aja gula. Kacau, minum. Manis sangat tak? Tak kan? Satu sudu kecil je. So that means it is larutan cair. Okey, kan saya buang, saya ambil lah satu mak lagi air, elok in gelas lah kan. And then saya masukkan dua sudu besar. Tadi satu sudu kecil ya, dua sudu besar. Saya kacau, dia dah manis kan. Itu larutan pekat. Okey, now buang, ambil air lagi. Saya ambil gula, dah dua sudu. Tak buang tak apa tadi, sorry. Yang tadi dah 2 sudu, tambah 1 sudu lagi, kacau, hancur, tambah 1 lagi, 4 sudu, kacau, hancur, tambah 1 sudu besar lagi, 5 sudu, hancur. Okey. Lepas tu masuk yang ke-6. Kacau, tak hancur-hancur. Bermaksud dia dah tepu, saturated, dah tepu ya. Okey, so lihat dah dia punya penjelasan dalam buku ni. Kuantiti zat terlarut. Tadi gula kan, saya gula. Garam pun boleh. Okey, kuantiti zat terlarut di dalam suatu larutan mempengaruhi kepekatan larutan tersebut. Pekat atau tidak. Larutan yang dihasilkan boleh dikelaskan sebagai larutan cair. Ini sikit je zat terlarut, tapi pelarut banyak. Ataupun larutan pekat, sederhana banyak zat terlarut dan dia punya pelarut masih sama. Larutan tepu, that means dah tak boleh hancur dah tu ya, 3 kategori. Okey, so lihat aktiviti 5.5. Tujuan eksperimen ini adalah untuk menyediakan larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Bahannya sini diguna air suling dan cuprum sulfate ya, cuprum sulfate crystals. Bahasa Melayu cuprum sulfate. Okey, that's you read yourself. Kemudian arahan dia kata 3 bikar ni, P, Q dan R. Dia suruh masukkan 50 ml air ya, dan labelkan P, Q dan R. Kemudian kedua, masukkan 2 spatula cuprum 2 sulfat ke dalam P. Berapa spatula? 2 sahaja. Dan kacau sehingga semua cuprum sulfat larut. Okey, that's untuk P. Now, untuk Q pula, masukkan 4 spatula cuprum 2 sulfat ke dalam bikar Q. Tadi 2 ini 4 dah. Kemudian kacau sehingga semua cuprum sulfat larut. The next one, masukkan 4 spatula cuprum sulfat ke dalam bikar R dan kacau sehingga semua cuprum sulfat larut. Kemudian tambahkan cuprum sulfat sedikit demi sedikit sehingga cuprum sulfat yang berlebihan termendak di dasar bikar. Dah tak boleh hancur dah. Nampak dekat bawah. Okey, dia suruh perhatikan. So bikar P 2 tadi kan, 2 spatula. Warna larutan tentulah cair dia warna dia. Q cuprum sulfat, it should be blue. Kemudian Q, it should be 4. Dia adalah warna biru pekat. Okey. R adalah more than 4. 5 ke 6 ke tak tahulah berapa warna letak. Okey. Warna larutan sangat pekat. Ya. Biru yang sangat pekat. Okey, soalan dia, kena pasti jenis larutan yang terhasil dalam bikar P, Q dan R. Definitely P adalah larutan cair, Q adalah larutan pekat, R adalah larutan tepu.
Okey, kemudian namakan zat terlarut, pelarut dan larutan yang digunakan dalam aktiviti ini. So, zat terlarut apa tadi? Adalah kuprum sulfat. Kemudian soalan dia, pelarut dia adalah air lah tadi kan, air suling. Kemudian larutan adalah larutan kuprum sulfat. Itu nama dia. Okey, 3, mengapakah mendakan terhasil di dalam bikar R? Okey, jawapannya adalah dia menjadi tepu apabila ruang di antara zarah-zarah air telah maksimum dipenuhi oleh molekul kuprum sulfat. Okey, ruang antara molekul air telah secara maksimum dipenuhi oleh apa? Kuprum sulfat ya, molekul kuprum sulfat. Okey, so kita lihat ketiga-tiga jenis larutan yang terhasil dalam aktiviti 5.5 merupakan campuran sekata yang jernih. Ya, semua tu jernih je. Sama ada dia biru cair ke, biru sederhana ke, biru pekat ke, jernih, dia adalah sekata. Terjernih ya. Walaupun larutan tepung menghasilkan mendakan. Mendakan ni mesti turun kat bawah. Kat bawah tu ada mendakan ya, yang warna yang apa tadi? Yang hablu kuprum sulfat tadi. Okey, jadual 5.1 menunjukkan perbandingan antara jenis larutan ini. Kalau larutan cair, we going to see that kuantiti zat terlarut yang sedikit di dalam pelarut. Okey, dia sikit tak banyak. Kemudian kedua, boleh melarutkan banyak lagi zat terlarut. Okey, bandingkan dengan larutan pekat, kuantiti zat terlarut yang banyak di dalam pelarut dah banyak dah. Boleh melarutkan sedikit sahaja lagi zat terlarut. Manakala larutan tepu adalah kuantiti zat terlarut yang berlebihan di dalam pelarut. Banyak sangat. Tidak boleh melarutkan zat terlarut lagi dan menghasilkan mendakan. Okey, that is larutan. Kita akan dapati the next subtopic adalah larutan dan ampaian. Apa beza dia? Okey, apabila dua bahan dicampurkan untuk menghasilkan campuran, larutan atau ampaian akan terhasil. It's either you get larutan ataupun you get ampaian. Apakah perbezaan larutan dan ampaian? Bezanya, kalau larutan ialah campuran jernih. Macam tadi ya, eksperimen aktiviti 5.5. Campuran jernih yang terhasil apabila zat terlarut larut di dalam pelarut. That means molekul di zat terlarut tu dah masuk di celah-celah molekul air. Kalau air dan zat terlarut, pelarut ni lah. Manakala ampaian ialah campuran keruh yang terbentuk daripada zat terlarut yang tidak larut, dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk di antara zarah-zarah air tu ya. Di dalam pelarut. Rajah 5.14 menunjukkan air sungai yang mengandungi campuran air dan pasir yang tidak bercampur dengan sekata. Itu kalau air dengan pasir ya. Okey, kita lihat ampaian campuran air dan pasir yang kecil. Pasir turun bawah, dia mendak. Pasir yang tidak larut ya. Okey, tak payah pasir pun. Sebenarnya, sometimes, lepas hari hujan, sungai yang jernih air tu, lepas hujan jadi apa? Jadi wanti susu kan. Apa dia? Zarah-zarah lumpur duduk je celah-celah zarah-zarah air. That's why itu jadi keruh. Macam tertarik kan. Okey, so itu cuba nyatakan. Larutan ke ampaian? Dia adalah ampaian ya. So, air sungai yang selepas hujan yang warna keruh tu. Kenapa? Kalau letak dia, ambil sikit dalam gelas yang jernih ataupun eksperimen kualitik bikar, letak je dalam rumah ke makmal ke, you going to see lama-lama air tu jernih tau. Kat bawah tu warna kuning tu. Kalau buangkan air tu, pegang yang kuning tu, itu adalah selut, zarah-zarah lumpur ya. Okey, itu beza larutan dan ampaian. Mungkin akan terangkan lagi selepas ni 108. Okey, so kita lihat dia kata mari kita jalankan aktiviti 5.6 pula untuk membezakan antara larutan dan ampaian ya. Okey, tujuannya membezakan antara larutan dan ampaian. Bahannya baca sendiri. Cuma bezanya ialah hablu kuprum sulfat tadi dia larut kan. Dia hilang kan. Kecuali dia concentrated ataupun tepu. Satu lagi dia guna serbuk kapur. Macam talcum powder. Bedak yang berdebu tu kan. Boleh juga. Okey, so arahannya sukat dan tuang 100 ml air ke dalam sebuah bikar dan tambahkan 1 spatula hablu kuprum sulfat. Itu yang A itulah.
letakkan air 100 ml dalam bikar, kemudian letakkan hablocoprom sulfat, kacau campuran tersebut sehingga sekata sampai tak adalah nampak ketul-ketul, dan perhatikan keadaan campuran terhasil. Okey, then next nak bezakan ya, ambil lampu suluh, torchlight. Sekarang ni awak kadang-kadang tekan handphone awak, tarik dah ada torchlight dah. Tak payah torchlight macam gambar tu. Itu zaman saya kecil lah. Zaman saya kecil adalah torchlight macam tu. Sekarang nak jumpa pun bayar dah. Sebab kat handphone semua ada. Okey, so halakan lampu suluh ke arah bikar dan perhatikan kebolehan cahaya menembusi campuran tersebut seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.15a. Tengok ada tak? Ada tak nampak bintik-bintik dia punya biru tu? Tak nampak sebab dia larut ya. Okey, 4. Biarkan campuran tersebut selama 10 minit dan turaskan kandungan seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.15b. So, guna corong turas, letak di atas kelalang kon, kemudian letak kertas turas atas corong, tuangkan campuran tadi, campuran apa tadi? Air dengan koprom sulfat. Kacaukan. Kemudian tengok hasil turasan. Adakah koprom sulfat duduk dekat kertas turas, bawah tu air jernih? Tak, dia akan tetap biru turun semua sebab dia adalah larutan. Okey, kemudian soalan dia, apakah keadaan campuran air dan serbuk kapur? Dia pun saya bagi satu je eksperimen. Yang tadi hablocoprom. Okey, saya ubahkan sikit. Okey, setelah buat eksperimen the first one, gunakan air dan koprom sulfat. Dah selesai, dah buat A, dah buat B. Now tukar pula. Kita ambil tukar segi apa? Kita ambil bahan zat terlarut yang lain. Kita buat juga yang sama, ambil 100 ml air. Okey, kemudian kita masukkan serbuk kapur, kita kacau. Okey, kemudian kita halakan lampu suluh. You should be that, you can see ada benda-benda tu. Okey, then awak tuangkan dekat bikar kelalang kon dengan kertas turas. Okey, campuran air dan kapur tadi awak tuangkan, awak kacaukan, awak akan dapati di atas kertas turas itu terdapat putih serbuk kapur. Manakala air hasil turasan tu sangat jernih lah sebab kapur tersekat. Okey, soalan 1. Apakah keadaan campuran air dan serbuk kapur? Kita akan dapati dia akan jadi warna putih, tapi dia kadang tak mau campur pun. Dia kadang terapung je. Terapung sometimes ya. Okey, apakah hubung kait antara zat terlarut di dalam campuran dengan kebolehan penembusan cahaya? Okey, kalau dia adalah campuran, kita dapati zat terlarutnya akan masuk di celah-celah zarah air. Zarah-zarah zat terlarut ni masuk di celah-celah air. Bila kita suluh, dia tak ada nampak ya. Manakala kalau boleh cahaya boleh tembus keluar. Manakala kalau kita masukkan kapur tadi, kita dapati dia macam nampak dan dia akan sekat cahaya daripada keluar. Okey, 3. Berikan inference anda bagi ujian penurasan jalankan pada kedua-dua campuran. Tadi dalam soalan tu, dia asal nombor 6 saya perlu baca. Betul lah. 6 suruh ulang tapi digunakan serbuk kapur pula kan. Okey, so inference sebab apa? Saya beritahu lah. Kena sebut lah. Tadi tentang saya punya penjelasan saya sebut tadi kan. Tentang zarah kalau zat terlarut, kalau campuran kita dapati zat terlarut dia akan masuk di celah-celah zarah air. Manakala kalau ampaian dia tak masuk ya, dia tak mau bergabung. Macam air terapung ke, dia sepah dalam tu ke, dia mendak ke, dia tak masuk ya. So dia akan, sebab dia adalah opaque ataupun dia adalah legap, dia akan halang cahaya lalu. Okey, so kita dapati larutan ya. Apakah larutan banding dengan ampaian? First, larutan terhasil apabila zat terlarut yang tersebar secara sekata. Dia mesti sepah-sepah ya, sekata ya, sama je tempat dia, tapi tak nampak lah sebab dah sangat halus di dalam pelarut ya. Cuma nampak jadi kesan yang biru lah kalau yang tu.
Kalau air garam ke air gula ke tak nampak. Jenis tetap jenis, tapi kita guna cuprum sulfat, dia warna biru lah. Tapi tak nampak warna biru satu-satu, tak nampak, dia halus sangat. Jadi larutan sentiasa sekata dari segi warna dia sama dan rupa bentuk dalam semua bahagian larutan. Walaupun campuran air dan hablu cuprum sulfat menghasilkan larutan yang berwarna, warna campuran yang seragam menyebabkan larutan tersebut kelihatan jernih. Saiz zarah-zarah zat terlarut yang sangat kecil membolehkan cahaya menembusi larutan. Dia masuk celah zarah air tadi saya sebut. Hal ini juga menyebabkan larutan tidak meninggalkan sebarang sisa ketika dituras. Okey, kita lihat pula ampaian. Beza dengan ampaian. Ampaian kelihatan keruh kerana terdapat zat terlarut yang tidak melarut di dalam pelarut. Dia tak memasuk celah. Dia pun molekul besar pun. Contohnya sebut kapur tidak larut di dalam air. Ataupun kita campurkan air dengan pasir halus sangat. Sama juga macam kapur ni. Dia punya hasil eksperimen dia. Saiz zarah-zarah ampaian yang terlalu besar menghalang cahaya menembusinya. So ampaian apa jadi? Ampaian akan mendak di dasar. Dia akan turun after some time jika dibiarkan seketika dan meninggalkan sisa apabila dituras. Okay, now the next one kita tengok ketelarutan. Bab ni semua larut, terlarut, zat terlarut yang pening-pening lah. Now ketelarutan pula. Apakah dimasukkan dengan ketelarutan? Kita lihat takrif dia. Ketelarutan suatu bahan ialah kuantiti maksimum zat terlarut yang dapat larut di dalam 100 ml pelarut pada suhu yang tertentu. Okey. Kita kena ada dua perkara konstan, dua yang malar. Volume isi padu iaitu 100 ml. Okey, pelarut dia, dan satu lagi suhu. Dua perkara. Isi padu dan suhu. Kemudian kita masukkan bahan yang zat terlarut tu dan kita kacau. Dia kata maksimum, kuantiti dia maksimum. That means dah nak tepu dah. Kalau lebih lagi dah tepu dah. Tak boleh hancur dah. Okey, itu ketelarutan. So kena cukup-cukup je. Cukup-cukup untuk dia dah pekat sepekat-pekatnya, tapi dia tak akan ada baki dia punya mendak tu kan. So kadar ketelarutan. Bila kita cakap tentang kadar, it means dia bezakan dengan masa. So kita akan lihat kadar ketelarutan bahan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sama ada benda tu akan larut ke tidak, ada beberapa faktor So kadar tu ikut masa, cepat atau lambat. So eksperimen 5.2 untuk mengenal pasti faktor-faktor tersebut. Sebelum kita sambung macam ni, saya kata kalau nak buat air Nescafe, masuk dalam air sejuk ke? Nak buat Milo let's say, masuk dalam air sejuk ke? Masuk air sejuk dah memang terapung Milo tu. Nescafe pun tak mau campur kan. Tak kena panaskan kan. Itu semua kadar lah, cepat atau lambat. Okey, Milo tu sebenarnya cuba bayangkan buat Milo. Adakah dia larutan ataupun ampaian? Tengok bila letak tapi lama dia coklat kat bawah, atas campur susu kan. So dia adalah ampaian. Okey, so kita lihat pertama, kita ada berapa faktor untuk kadar cepat atau lambat. Pertama, suhu pelarut. Okey, suhu pelarut. Kemudian kedua, kadar kacauan, kacau atau tidak. Ketiga, saiz terlarut. Ada 3 faktor utama. Apa saya tak cukup 3 ni? 3 faktor utama tentang cepat atau lambat. Bila kadar, dia kira masa. Now, let's see. Back to page 109. Kita lihat tujuan eksperimen 5.2 untuk A ni adalah suhu pelarut. So masalahnya adalah adakah suhu pelarut mempengaruhi kadar ketelarutan? Okey, hipotesisnya semakin tinggi suhu pelarut, semakin tinggi kadar ketelarutan. Itu hipotesis. Okey, kita lihat formula ubah. Ada 3 formula ubah yang dimalarkan sama saja. Isi padu kena sama. Okey, kedua, kadar kacauan kena sama dengan yang ni, laju jadi slow kan. Dan saiz zat terlarut kenalah ambil yang sama. Janganlah kalau buat garam tapi garam kasar satu, garam halus satu, tak boleh lah. Kena saiz yang sama. Okey, apakah yang dimanipulasikan? Sebab nak tengok suhu mempengaruhi ke tidak, tentulah suhu yang dimanipulasikan.
Okey, bergerak balas, dia kata kadar ketelarutan ataupun masa dia ambil untuk zat terlarut tu larut. Okey, di sini guna air suling dan garam biasa. Radas baca sendiri. Kita lihat prosedur. Nombor 1, isi 100 ml air suling ke dalam bikar yang berlabel K dan L. Mana gambar? Okey, K kiri K, kanan L, ya. K dan L. Panaskan bikar L sehingga 50 degree Celsius, kemudian tambahkan garam biasa ke dalam bikar K dan L. Bila satu suhu bilik, satu suhu 50 degree Celsius, dua-dua tambahkan garam biasa. Okey, kemudian kacau campuran di dalam bikar K dan L pada kadar yang sama. So kena samalah. Jangan ada satu ni slow, tak boleh. Kena sama kan. Maka slow-slow lagi senang. Bagus sama. Kalau satu laju satu slow tak boleh. Okey, kadar yang sama sehingga garam larut sepenuhnya. Nombor 4, perhatikan dan tentukan garam dalam bikar mana yang larut dengan lebih cepat. From your everyday experience, I bet you ramai tahu dalam air panas lah cepat dia je biasanya, kan? Takkan air sejuk. Okey, perhatikan dan tentukan garam dalam bikar mana yang larut dengan lebih cepat. Catatkan pemerhatian anda. So kesimpulannya, adakah hipotesis diterima? Yes, semakin panas, semakin tinggi suhu pelarut, semakin tinggi kadar ketelarutan. Berikan alasan anda. Boleh. Dia punya alasan, kita akan cakap tentang teori kinetik. Teori kinetik zarah. Dia sebab dia panas, dia makin laju, dia makin cepat lah. Okay, so let's see page 110. Kita lihat seterusnya tentang kadar kacauan. Okey, masalahnya, adakah kadar kacauan mempengaruhi kadar ketelarutan? Hipotesisnya, semakin tinggi kadar kacauan, semakin laju ya, semakin tinggi kadar ketelarutan. So, formula ubah. Yang sama mesti yang dua lagi tadi, yang tiga, isi padu pelarut, mana-mana pun kena sama lah kan. Kemudian suhu dia kena sama, jangan satu panas satu sejuk. Yang kemudian saiz zat terlarut. Dua-dua kita ambil, sama ada garam biasa ke garam kasar ke. Kalau biasa, dua-dua biasa. Kalau kasar, dua-dua kasar. Buat eksperimen senang. Ambil yang garam halus biasa lah kan. Okey, kemudian pemboleh ubah dimanipulasikan. Apa yang beza-bezakan? Satu kita kacau perlahan, satu kita ding, laju-laju. Ya. Kadar kacauan yang bergerak balas, tengok mana cepat. Itu kadar ketelarutan. Okey. Okey, bahan dengan radas baca sendiri. Kita lihat prosedur. Susunkan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.17. Okey, so kemudian kita ada K dan L jugalah. Kacau campuran di dalam bikar K dengan perlahan, tetapi campuran dalam bikar L dengan pantas. Tentukan garam dalam bikar mana yang larut dengan cepat, lebih cepat. Tentulah L, kalau laju. That's why beliau buat air. Jangan kan. Okey, catatkan pemerhatian anda. So, adakah hipotesis diterima? Ya. Berikan alasan anda. Pun teori kinetik, teori zarah kinetik, ada pergerakan dia. Sebab kita berarti bila kita laju, kita kacau tu senanglah dia masuk celah tu, celah air. Kalau slow-slow tu lambat dia masuk. Okey. Dan kalau tadi tentang suhu kan, lagi panas suhu dia, makin laju pergerakan dia punya zarah air tu dan zarah garam tu. Kalau suhu dia rendah, dua-dua perlahan dia punya pergerakan. Okay, so next is going to be saiz zat terlarut. Saiz. So interesting kan? Penyataan masalah, adakah saiz zat terlarut mempengaruhi kadar ketelarutan? Hipotesis, semakin kecil saiz zat terlarut, semakin tinggi kadar ketelarutan. So formula ubah dimanipulasi. Semua ketiga-tiga eksperimen ni yang dimanipulasikan, manipulasi dulu pula. Dimalarkan adalah isi padu, mesti sama. Okey, kemudian kita bezakan suhu pelarut dan kadar kacauan. Apa bezakan pula? Itu adalah manipulasi. Okey, masa malar, pertama isi padu pelarut adalah sama. Kedua, suhu mesti sama. Ketiga, kadar kacauan mesti sama. Yang dimanipulasikan saiz zat terlarut. Ada garam, ni diguna gula halus dengan gula cube. Okey, ketiga, kalau tak tahu gunakan garam halus dan garam kasar. Mungkin pernah tengok kan.
Ketiga, pembuluh ubah bergerak balas kadar ketelarutan. Mana lebih cepat? So, bahan radas baca sendiri. Prosedur macam rajah 5.18, letakkan dua bikar K dan L, masukkan air sama dia punya isi padu. Kemudian kacau campuran di dalam bikar K dan L pada kadar kacauan yang sama. Kena sama, ya, sama. Kemudian tentukan gula di dalam bikar mana yang larut dengan lebih cepat. Okey, kalau saya kata garam kasar, garam halus, yang mana cepat hilang garamnya? Tentulah yang halus. Yang kacau, yang besar, apa tu, yang garam kasar tu lama kena dikacau baru dia hancur semua. Okey, catatkan pemerhatian anda. Adakah hipotesis diterima? Ya, hipotesis diterima. Berikan alasan anda. Okey, sebab lagi halus benda tu, lagi luas permukaan untuk terdedah kepada ruang-ruang antara molekul air. Okey, kita lihat page 111. Rumusan suhu kadar ketelarutan. That means ialah dia punya rumusan. Semakin tinggi suhu dalam hipotesis tadilah, ataupun suhu mempengaruhi kadar ketelarutan, ya. Suhu yang tinggi akan mempercepatkan kadar ketelarutan. Kadar kacauan, zat telarut akan lebih cepat melarut dalam pelarut, ya, yang dikacau. Dan saiz zat telarut semakin halus, itu dia punya macam hipotesis pula kan. Okey, saiz zat telarut menentukan kadar ketelarutan cepat atau lambat. Okey, kita menggunakan pengetahuan ini dalam kehidupan harian tanpa kita sedari. Itu saya kata everyday experience for all of you. Sebagai contoh, untuk membuat secawan kopi dengan cepat, kita menggunakan air panas. Tak ada pula kita guna air sejuk. Sedap air panas, sebab dia akan activate kita punya ruang dalamnya, buccal cavity ni, activate sekitar sensory dalam hidung dan juga kita punya taste, tu air panas. Gula halus, kita malas guna gula kasar, dan serbuk kopi segera. Kopi dulu dia besar, dia besar-besar je sebab dia tak blend, dia cara dulu lain, ya. Yang sekarang ni you buy Nescafe ke apa ke, dia memang cepat larut. Kemudian campuran itu dikacau dengan cepat. Buat kan, alah mau jenis rumah lembut, kan biasa, dah laju. Semua tindakan ini dapat meningkatkan kadar ketelarutan. So kita lihat belah kiri, gula larut lebih cepat di dalam air kopi yang panas apabila dikacau. Dan kemudian gambar kanan, gula halus larut lebih cepat berbanding dengan gula cube. Tadi gula cube, jarang dah pakai gula cube ni, jarang, ya. That's why kalau nak buat kek kan, ataupun biscuits kan, nak raya, guna caster sugar, tak guna gula biasa. Sebab apa? Dia halus dah, senang lah nak campur dengan margarin, dengan telur pula dan sebagainya. Kalau zaman saya dulu, kacau lama nak bagi dia mesra, kita cakap. Tapi kalau zaman awak ni masuk dalam gunakan cake mixer tu, letak je, dia pusing sendiri kan. Okey, so kita lihat seterusnya, suhu dan kadar kacauan yang tinggi menyebabkan zarah-zarah pelarut bergerak dengan pantas. Talking about zarah tadi, betul tak? Molekul-molekul tu. Hal ini menyebabkan zarah-zarah pelarut, dia dua-dua ni, suhu dan kadar kacauan, dua-dua ni penjelasan. Kalau tak ingat kan, tadi ada soalan dia, tengok balik jawapan dia. Suhu dan kadar kacauan yang tinggi menyebabkan zarah-zarah pelarut bergerak dengan pantas. Dia talking about zarah. Hal ini menyebabkan zarah-zarah pelarut dan zat telarut lebih cepat mengisi ruang di antara satu sama lain. Okey, ini yang susah sikit dengan kimia. Sebab kita tak nampak pun, nampak hasil je. Tak nampak zarah yang kecil-kecil halus tu macam mana dia bertindak balas. Kalau benda besar nampak, fizik nampak juga. Biologi semua lagi lebih, sebab tentang diri kita, tentang tumbuhan, tentang haiwan yang kita nampak. Chemistry ni, kalau teori baguslah. Setengah orang dia susah nak bayangkan pun. Okey, ada pun dia dah tak faham teori kinetik zarah-zarah masa form 1 dulu, susah nak faham yang ni. Taklah susah sangat, more of experience harian, pengalaman harian menyebabkan boleh jawab lagi lah. Kalau yang bab ni agak mudah, yang bahagian ni.
Okey, semakin kecil saiz zat terlarut, semakin besar jumlah luas permukaan. Ada saya sebut tadi. Semakin kecil saiz zat terlarut, semakin besar jumlah luas permukaan yang terdedah kepada zarah-zarah pelarut. So, hal ini menyebabkan zat terlarut melarut di dalam pelarut dengan lebih cepat. Okay, I stop there first. Kita do colloid during the next class, insyaAllah. I hope I can do twice your class during cuti sekolah ni. Sebab saya terikat sikit lah cuti sekolah. Ramai kat rumah. But I try to do twice. Kalau tak boleh sekali je pun. Memadai ya. Tapi saya cuba 2 kali. Sebab sains setengah jam je. And sains agak ketinggalan sikit lah banding dengan matematik. Sebab matematik saya ambil 40 to 45 minutes ya. Okay, so that's all for tonight. As usual, sepandang saya, siapa yang tak subscribe, please subscribe. Give me a like. And then also jaga solat. Mudah-mudahan itu akan menjaga akhlak kita. Kita akan lebih, kita akan sentiasa minta pertolongan pada Allah. Kita makhluk je, tak ada daya. Minta Allah tunjukkan kita jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim. Okey, taat ibu bapa, redha Allah terletak pada redha ibu bapa. And kemudian selagi tak suruh pada maksiat lah. And then hormati guru-guru, mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu, hormati lebih tua dan sayangi lebih muda supaya cantik akhlak kita. Dan akhir sekali again, don't forget to subscribe and spread this to your friends as agama aku. Mudah-mudahan ramai yang mendapat manfaat. Cuma je ni, awak nak dapat pahala senang, beritahu je. Spread je dekat grup ke apa ke. Siapa yang join, dia belajar, dapat pahala, insya-Allah. Sebab kehidupan kita penting fikirkan kehidupan akhirat nanti, bukan hidup dunia sahaja. Kita kejar dunia, Allah bagi akhirat. Kita kejar akhirat, Allah bagi dunia. Kejar dunia kadang-kadang tak dapat pun. Okey, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.